Kuzan, atau lebih dikenali dengan nama gelarannya Aokiji, berkhidmat sebagai Admiral Marine setelah diajar oleh Monkey D. Garp. Aokiji juga telah dicalonkan oleh Sengoku untuk jawatan Fleet Admiral. Namun selepas bertempur dengan Sakazuki Akainu untuk jawatan itu, akhirnya keputusannya adalah dimenangkan oleh Akainu. Dan dikatakan pertarungan mereka berdua berlangsung selama 10 hari di Pang Hazard. Kemudian Aokiji Kuzan telah meletakkan jawatannya daripada anggota Marine. Malah tidak hanya itu, sekarang Aokiji terlihat seolah-olah dia sudah bekerja sama dengan Blackbeard Pirate, di mana dia adalah salah seorang daripada 10 Kapten Titanic Blackbeard Pirate, iaitu sebagai Kapten kapal ke-10. Bahkan Aokiji baru sahaja terlibat dengan 2 misi dari Blackbeard Pirate. Yang pertama adalah misi penangkapan puding, dan yes, misi itu berjaya, di mana dia dan Van Auger dengan mudah mampu menghentikan komander ketiga Big Mom Pirate, iaitu Cracker dan foda-foda yang lain. Lalu yang kedua adalah di Hachinosu, di mana Aokiji sanggup menghentikan amukan Monkey D. Garp ketika Garp cuba untuk selamatkan Kobe. Walaupun Garp adalah gurunya, tapi tetap Aokiji masih akur dengan tujuan dari Blackbeard Pirate. Jadi sekarang mari kita bahas kenapa Aokiji mahu bekerja sama dengan Blackbeard Pirate. Ataupun sebenarnya Aokiji hanya sedang merancang sesuatu kerana mungkin dia adalah anggota dari SWORD maupun Revolutionary Army. Ingin tahu dengan lebih lanjut? Mari kita tonton video ini hingga ke habis. Jadi inilah dia, one of the biggest theory berkenaan Aokiji Kuzan, Ikuzu Yarodomo. Alasan utama di sebalik keputusan Aokiji untuk menyertai Blackbeard Pirates adalah disebabkan ideologi yang dibawa, di mana mereka hanyalah sekumpulan kawan yang berlayar bersama-sama seperti yang dijelaskan oleh Blackbeard. Dan faktanya, Blackbeard mengingatkan kepada Aokiji bahawa dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Alasan seperti ini pasti telah membawa kepada perubahan dalam persepsi Aokiji terhadap pirate dan kru mereka yang menyebabkan dia menyertai Blackbeard Pirate. Tapi itu masih jawapan ringkas dan masih ada maksud tersirat yang mahu disampaikan oleh Oda. Dan buat sementara ini, kita yakin yang semua ini hanyalah agenda dan plan yang dilakukan oleh Aokiji Kuzan, yang bermaksud selama ini Aokiji Kuzan memang sengaja untuk sertai Blackbeard Pirate. Keadaan ini boleh terjadi sebabkan semuanya berpunca dari pertarungan Aokiji menentang Akainu. Yes, memang kita tahu dari segi kekuatan Akainu adalah di atas Aokiji, tapi dari segi IQ maupun strategi mungkin Aokiji lebih daripada Sakazuki Akainu. Kerana kita boleh katakan yang mungkin Aokiji sekarang ini cuba untuk meruntuhkan Blackbeard Pirate secara berseorangan dirinya. Ini adalah supaya dia dapat buktikan kepada petinggi-petinggi world government bahawa dia lebih berkaliber, lebih bagus jika ingin dibandingkan dengan Akainu. Kerana walaupun dia berseorangan, dia mampu menjatuhkan atau meruntuhkan satu empire Yonko. Bayangkan, Akainu merupakan seorang Fleet Admiral dan dia mempunyai segala kekuatan ketenteraan, askar dan boleh gunakannya untuk mengalahkan satu empire Yonko. Tapi sehingga sekarang, Akainu masih belum mampu, atau lebih tepatnya hanya kegagalan yang diterima. Bahkan Yonko budak seperti Luffy pun masih tidak mampu dihalang oleh Akainu. Tak hanya Yonko, bahkan Shichibukai sekalipun Akainu masih tidak mampu menangkapnya. Jadi jika Aokiji Kuzan mampu meruntuhkan Blackbeard Pirate secara solo, ini akan membuka mata petinggi-petinggi world government bahawa Aokiji ini lebih layak berbanding Akainu untuk mendapatkan gelaran Fleet Admiral. Kerana inilah kita sering disorotkan oleh Oda berkenaan kemunculan Akainu sahaja, di mana kita dihinkan dengan keterbatasan pergerakannya. Contoh yang pertama adalah ketika Sengoku bercerita tentang Wano, dan pada saat itu ditunjukkan scene Akainu mengatakan yang dia tidak boleh masuk campur urusan Wano disebabkan sana ada samurai handal. Dan yang kedua, dia telah mengarahkan Ryukugyu untuk tidak bertindak sebaik saja sampai di Wano. Lalu yang ketiga adalah apabila Akainu dapat khabar pasal Law akan berhadapan dengan Blackbeard di Winter Island sekalipun, Akainu masih tidak mampu untuk terlibat. Bahkan tidak hanya itu, apabila Akainu dapat tahu Big Mom sudah beraliansi dengan Kaido pun masih belum ada tindakan yang diambil. Jadi dari sini akan memberi pembuktian bahawa walaupun Akainu dengan jawatan Fleet Admiral sekalipun masih tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan Aokiji tanpa jawatan, tanpa perlindungan, tanpa sokongan mampu meruntuhkan empire Yonko, terutamanya Blackbeard Pirate. Dan yang lebih gilanya tentang Aokiji ini adalah ia sama seperti simbolik kepada peristiwa kapal Titanic di dunia sebenar. Kita tahu pada beberapa puluh tahun yang lepas, dunia kita dihebohkan dengan satu berita yang sungguh mengejutkan, di mana satu kapal terbesar pada ketika itu yang bernama Titanic telah pun hancur dan tenggelam setelah melanggar bongkah ais yang sangat besar. Dan adakah ini bermakna
Oda mengambil inspirasi dari insiden yang bersejarah pada apa yang sedang dilakukan oleh Aokiji Kuzan. Kerana kita tahu Aokiji adalah pemakan devil fruit Hie no Mi yang menyebabkan dia mempunyai kekuatan ais. Lalu kita tahu Commander Blackbeard Pirate dikenali sebagai Titanic Captain. Jadi ada sedikit sebanyak perkaitan atau persamaan di situ. Atau ini bukan disebabkan sifat Aokiji yang mahu membuktikan pada Merin, tapi Aokiji Kuzan sememangnya genuine menyertai Blackbeard Pirate bagi membalas dendam kepada pertarungan mereka sebelum ini. Atau ini juga kesan daripada devil fruit yang dimakan olehnya. Sebab kita semua sedia maklum, setiap devil fruit ada soul yang tersendiri. Kerana itu seseorang tidak boleh makan dua devil fruit, kerana itu akan menyebabkan dua soul dalam tubuh pengguna akan bergaduh dan mengakibatkan pengguna akan mati. Jadi mungkin apabila pengguna itu lemah, maka soul devil fruit itu akan menguasai tubuh pengguna. Contoh yang jelas adalah Jailer Beast, di mana selepas mereka awakening devil fruit mereka terus hilang kesiumanan. Dan begitu juga Chopper, apabila dia awakenkan Monster Point pada fasa awal-awal juga, dia telah hilang siumannya. Jadi dari fakta ini berkemungkinan besar Hie no Mi juga sudah kuasai diri Aokiji, membuatkan Aokiji sekarang as cold as ice, iaitu sudah tiada sifat simpati, empathy dalam dirinya. Kemudian kita beralih ke huraian yang kedua, iaitu Aokiji sebenarnya adalah anggota SWORD. Yang pertama kita tahu Aokiji ini tahu tentang kewujudan SWORD ketika Kobe yang telah ditangkap. Bahkan tidak hanya itu, X Drake yang merupakan anggota SWORD sudah menyertai Yonko Pirate Kaido pun juga diketahui oleh Aokiji. Jadi ini memang sudah menunjukkan yang ada kemungkinan besar Aokiji memangnya dari unit SWORD. Yes, memang kita tak dapat menafikan dalam beberapa chapter sebelum ini, iaitu di Hachinosu telah melihat pertarungan yang berlaku antara Aokiji Kuzan menentang Monkey D. Garp. Tapi kita juga dapat menyimpulkan yang di pertarungan itu Aokiji tidaklah bersungguh-sungguh seperti mana dia bersungguh-sungguh di perang Marineford dahulu. Dan yang lebih mengukuhkan kenyataan ini adalah disebabkan Garp yang telah ditusuk oleh Shiryu tanpa disedari. Kerana setelah dari keadaan itu, kita dapat melihat yang Aokiji telah berikan tusukan yang sama pada luka yang dibuat oleh Shiryu, dan kemudian Aokiji telah membekukan Garp. Dan kita pun yakin tujuan Aokiji melakukan itu adalah untuk menyelamatkan Garp. Kerana kalau jika betul lah Aokiji ingin bunuh Garp, sepatutnya dia boleh sahaja menusuk Garp di bahagian tubuh yang lain. Tapi sekarang itu tidak berlaku dan dia menusuk dengan aisnya di luka yang sama dibuat oleh Shiryu. Dan kita tahu dulu juga Aokiji mampu bantu Saul, mampu membantu Nico Robin, mampu membantu Captain Smoker. Jadi alangkah peliknya jika idola dia sendiri, iaitu Monkey D. Garp, dia ingin biarkan mati begitu sahaja. Dan huraian terakhir untuk mengatakan yang Aokiji adalah SWORD kerana terlihat genuine. Pertama sekali, kita kena tahu Blackbeard yang approach Aokiji dan bukannya Aokiji sendiri yang terhegeh-hegeh untuk sertai. Ini mungkin disebabkan Aokiji tahu destinasi ke mana Blackbeard ingin pergi. Kerana itu, dia sengaja berlakon dan awal lagi telah tunggu Blackbeard untuk bertandang di pulau tersebut. Seolah-olah dia berlakon tidak tahu apa yang akan berlaku, tapi sebenarnya itu adalah plan perancangan dia tersendiri. Dan itu jika benar yang Aokiji dari SWORD ataupun dia ingin bergerak secara solo. Tapi dari huraian ketiga ini, adakah mungkin Aokiji sebenarnya bukanlah bergerak secara solo, bukanlah anggota unit SWORD, tapi sebenarnya semua itu hanyalah plan yang sedang diatur oleh Monkey D. Dragon. Kerana Aokiji Kuzan adalah ejen rahsia dari Revolutionary Army. Sekarang memang terlalu ramai di kalangan fans One Piece memandang rendah terhadap Monkey D. Dragon. Walaupun Kuma telah bertandang di Egghead Island, tapi tetap Dragon masih tidak munculkan diri. Sedangkan berkemungkinan besar dia tentunya tahu tentang keadaan tersebut. Yang kedua adalah disebabkan kita tahu Dragon adalah satu-satunya organisasi yang menentang world government. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, Gorosei Satan dah bertindak, tapi tetap tiada tindakan dari Dragon. Kerana ini, aku cuba untuk buktikan kepada korang yang sebenarnya Dragon sudah pun merancang daripada awal, iaitu salah satunya apa yang dilakukan oleh Aokiji Kuzan sekarang ini mungkin disebabkan Monkey D. Dragon. Kenapa tiba-tiba sekarang baru kita katakan sebegini? Ianya adalah disebabkan apa yang berlaku dalam chapter 1107. Dari spoiler 1107, kita sudah tahu yang Katarina Devon telah menyentuh Gorosei Satan, dan itu menyebabkan Katarina Devon mempunyai kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi seperti Satan. Dan dengan keadaan seperti itu, Katarina Devon akan mudah menyelinap masuk ke Marijoa tanpa disedari oleh sesiapa pun. Sebelum ini kita ada Lafitte yang pernah menceroboh masuk ke bilik perbincangan Sengoku dan para Shichibukai dengan kemampuan pukauannya. Tapi sekarang Katarina Devon bukan sekadar pukau, tapi dia sendiri dapat menyamar menjadi Satan. Dan setelah dari itu, Van Auge
mereka terus mengatakan yang misi mereka sudah selesai, yang bermakna tujuan mereka ke Egghead bukanlah untuk Luffy, bukanlah untuk teknologi, bukanlah untuk maklumat, bukanlah untuk informasi, tapi rupa-rupanya untuk mendapat kemampuan menyamar menjadi Saint Jegar siasatan. Dan kita boleh yakin tujuan Blackbeard mahukan itu adalah semestinya Blackbeard kali ini bukan sahaja mahu berkuasa melebihi pirate atau marine yang lain, tapi Blackbeard mahu meruntuhkan world government dan mereka inginkan the world. Dan kita tahu itulah tujuan utama dari Revolutionary Army. Dan jika benar Aokiji Kuzan selama ini tahu tentang tujuan Blackbeard itu, di mana Blackbeard bukan sahaja mahu menjadi Pirate King dengan mendapatkan One Piece, tapi Blackbeard juga mahu kuasai dunia ini. Sebab itu Blackbeard sekarang mulakan serangan berdasarkan 3 tahap. Tahap pertama adalah dengan Pirate. Itu pun dia sudah lakukan sebanyak 2 kali, iaitu terhadap Whitebeard Pirate dan Law Pirate. Lalu tahap kedua terhadap Marine, dan ini juga sebanyak sekali, iaitu semasa di Marineford dan di Hachinosu. Dan tahap ketiga terhadap world government, iaitu baru sahaja bermula dan buktinya ditunjukkan dalam chapter terbaru ini tentang tindakan Katarina Devon ke atas Satan. Jadi memang dari sini menunjukkan yang Blackbeard ada samanya seperti Rock di Zebek dahulu, iaitu untuk menguasai dunia. Dan jika benar Aokiji memangnya dari Revolutionary Army yang menentang world government, jadi inilah peluang terbesar untuk Aokiji mengikuti apa yang cuba dilakukan Blackbeard. Dan setelah world government dapat dijatuhkan oleh Blackbeard, lalu Aokiji sendiri akan memaklumkan pada Dragon semuanya sudah berjalan seperti dirancangkan. Dan sekarang mari kita runtuhkan Blackbeard Pirate. Sebab itu kita nampak Dragon ini nampak tenang kerana dia sememangnya sudah merancang dengan sebaiknya dan tak mahu ganggu plan itu. Dan alasan lain Aokiji dari Revolutionary Army adalah disebabkan Dragon adalah anak dari Garp. Sebab itu tidak pelik walaupun Garp hampir mati sekalipun, Dragon tetap tidak muncul walaupun itu adalah ayahnya, disebabkan Dragon tahu Aokiji mampu selesaikan perkara itu tanpa menyebabkan Garp mati. Dan yang semakin kukuhkan teori ini adalah disebabkan Dragon sebelum ini adalah anggota Marine, dan mungkin sahaja dulu dia juga memegang jawatan tertinggi dari Marine seperti Admiral. Dulu Aokiji mungkin memandang enteng pada Dragon yang keluar dari Marine, tapi sekarang dia faham apa yang dilakukan oleh Dragon itu. Dan yang terakhir adalah disebabkan pegangan Justice Aokiji lah yang menyebabkan Aokiji memangnya dari Revolutionary Army, di mana Justice yang bertentangan dengan Justice Akainu, iaitu Lazy Justice. Dan dia boleh menyertai Revolutionary Army kerana matlamatnya adalah untuk mencipta dunia yang lebih baik. Dan tujuan itu sememangnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon. Jadi apa pendapat korang semua tentang keadaan ini? Teruskan support Kimis Coverto and gang. Before I end, sedikit renungan. Jadilah orang yang bermanfaat, kalaupun cuma hanya sebatas niat. Kerana sesungguhnya Allah melihat kebaikan pada diri kita, maka Allah akan memberi kita kemudahan menuju jalan kebaikan. Seringkali kita mengatakan bahawa kita ingin berubah, ingin menjadi lebih baik, namun orang yang sebenarnya mensabotaj keinginan, tekad dan kemahuan kita adalah diri kita sendiri. Kita punyai azam, tapi kita tidak berusaha untuk sempurnakan azam kita. Kita punyai impian, tapi masih leka dengan angan-angan dan berlengah dari mencaturkan pergerakan. Allah tidak zalim, walaupun sering kita melihat orang yang tidak beriman dengannya masih memiliki kekayaan, kesihatan dan segala kemewahan. Sebenarnya diri kita sendiri yang zalim, yang tidak meletakkan perintah Allah sebagai keutamaan. Sekiranya Allah mahu, Allah lebih dari mampu untuk memberikan kita lebih dari apa yang kita usahakan. My brother, never lost hope on yourself. Keep your head up and move forward. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi